بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Terima kasih kepada Ustaz yang membuka majlis ini kita pada malam ini. Badan pengurusi masjid, tim Jabatan Kuasa, penerima, pegawai masjid, mahasiswa tarian, terima kasih. Ibu-ibu mengingatkan saya dan motivation hadirin yang sama-sama hadir dalam majlis kita pada malam ini. Pertamanya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana memberikan kepercayaan kepada saya, seorang Allah yang sangat fakir, dhaif, yang dengan sebab pertemuan ini memungkinkan saya dapat bertemu dengan rakan-rakan sahabat-sahabat saya yang mulia yang ada di masjid Nur Saadah ini. Baik, insyaAllah dalam kesempatan yang sebentar saya mohonkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya sepenuh kekuatan agar dapat membincangkan tajuk dalam masa yang pasti tak lama, kerana hujan kita pun boleh maghrib kita pun faham maknanya nanti syarat kita ini. Dan kita doa kepada Allah yang Allah berikan ilmu, kerana saya yakin tajuk yang kita bakal bincangkan ini adalah satu persoalan yang kita mahu faham, dan lebih daripada faham itu adalah kita Allah rezekikan kita apa yang kita faham. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua yang dikasihkan macam biasa, sebab saya rasa saya kali kedua di sini. Saya kali kedua dalam sudah, dan ini alhamdulillah dapat lagi bersama. Saya ingat saya tahu sudah membincangkan sesuatu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini insyaAllah kita membincangkan satu lagi yang penting tentang imarah rumah Allah, masjid kita terutama, dan bagaimana ciri sifat kita sebagai kita harap menjadi orang-orang yang bertakwa dalam kita mengimarah dan membangunkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya kasihkan macam biasa juga, saya kira antara waktu perbincangan ini adalah baik kalau kita sama-sama mengambil berkat dengan kita baca doa bersama-sama. Boleh kita faham macam itu? Alhamdulillah. Tak tadi tak boleh sebenarnya. Jadi di sini boleh kita kata syukur wajib. Jadi memang Saadah maknanya ialah betul kan kalau kita bagi saadah ni? Bahagia. Nur Saadah maknanya bahagia. Jadi orang bahagia ni terpancar pada muka dia. Ya, orang bahagia tak payah orang tanya bahagia tetap, orang tengok muka pun tahu dia bahagia. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa huffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, tidak adalah satu kaum yang berhimpun dalam rumah dari rumah Allah. Itulah
yatluna kitab Allah, mereka berhimpun dan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, mereka kemudian mempelajari ayat Allah tersebut. Orang itu kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan pertama menurunkan sakinah dalam diri kita. Allah janji, Nabi mengatakan bahawa Allah akan menurunkan illa nazalat alaihim as-sakinah, Allah akan turunkan pada kita semua sakinah. Jadi ada sakinah, satu benda yang hampir sama. Dan yang kedua kata Nabi, Allah akan hantar malaikat pada kita pada malam ini, dan Allah menyebut nama setiap orang. Saya tadi menyebut beberapa nama, tetapi Allah menyebut semua nama kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, nama orang yang datang dalam majlis ini disebut oleh Allah kepada malaikat Allah yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca doa sama-sama insya-Allah, dengan doa harapan kita insya-Allah diaminkan oleh para malaikat, ya. Mana satu doa yang kita nak baca, ya? Baik, kita baca doa yang saya baca walaupun tuan-tuan berulang kali membaca doa ini, tapi kali ini kita baca juga sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baca sekali lagi, maknanya, ya Allah, kami minta padamu ilmu yang bermanfaat, kami minta padamu ya Allah rezeki yang baik, kami minta padamu ya Allah amal yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, bila kita minta ilmu yang bermanfaat, hari ini kita berbincang insya-Allah tentang imarah masjid, dan kita harap tersenarai sebagai hamba Allah yang bertakwa kerana mengimarahkan masjid. Saya pada mukadimah ini, semua yang saya kasih sekian, ingin membacakan satu hadis. Kalau tadi doa kita dapat daripada Sunan Ibnu Majah, daripada isteri Nabi Ummul Mukminin Ummu Salamah. Yang doa kita baca tadi kata Ummu Salamah, Nabi membacanya setiap hari. Jadi bacalah selalu doa tadi insya-Allah. Dan nanti insya-Allah dalam perjalanan perbincangan kita akan sama-sama membaca beberapa doa atau zikir, tuan-tuan. Insya-Allah, ya. Baik. Semua yang saya kasih sekian dalam sebuah hadis Nabi yang terdapat dalam Musnad Al-Harith bin Abi Usamah. Di sana ada orang bertanya pada Nabi. Ada orang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma khairul biqa'i fil ardh?" Ma khairul biqa'i fil ardh? Ya Rasulullah, apakah tempat yang terbaik di atas bumi ini ya Rasulullah? Ma khairul biqa'i fil ardh? Apakah tempat yang terbaik di atas muka bumi ini? Ya, kita pun tentu nak tahu juga kan, di muka bumi ini ada macam-macam tempat. Ada tempat pertanian, ada tempat perniagaan, ada rumah besar, ada istana. Baik, sekarang sahabat nak tahu apakah tempat terbaik ini. Sebelum Nabi menjawab, saya yakin tuan-tuan kita pun dah biasa tengok dalam paparan, ya, dalam paparan. Saya tengok baru ni pun Astro diulang balik kisah yang berlaku ketika tsunami Aceh.
Dan kita tengok bagaimana hancur perantakan seluruh kawasan ketika tsunami itu mula menghentam daratan. Ini yang kita boleh tengok lagi dia punya interview tu, bagaimana orang kata tengok daripada laut tinggi, ombak bukan ombak macam biasa tetapi lebih tinggi daripada pokok kelapa, dan kemudian bukan berwarna air tetapi berwarna hitam pekat. Ya, kalau kita tengok minyak minyak hitam tu, ya, rupanya bila daripada bumi dikeluarkan pasir-pasir yang hitam, dan kemudian cuba bayang dia datang ke arah daratan dan manusia menunggu di sana. Dan pada saat tersebut mereka tak tahu ke mana lagi. Dan yang selamat itu cerita mereka berlari ke mana? Mereka berlari ke arah masjid. Ramai saya kira di sini pun buat rombongan pergi ke Aceh, ya, tengok betapa hebatnya peristiwa ini. Tetapi lebih hebat adalah bagaimana ada di sana kan masih ada kapal yang begitu besar bertantan terangkat macam tu saja, dan masih ada di atas daratan sampai pada hari dibuat kubu supaya kita ingat. Dan di sana diceritakan bagaimana Masya Allah bagaimana orang yang masuk dan kemudian dapat melihat sendiri ombak tersebut menghancurkan seluruh bangunan-bangunan yang lain. Dan Allah biarkan ketika berakhir semua, sebab ombak itu seolah datang dan sampai kawasan masjid dia terkuak, dan kemudian lalu di sebelah masjid bila habis kehadapan dia bertembung balik dan menghentam bangunan yang lain. Kisah ini bukan 1000 tahun dulu, hari ini kita boleh tengok dalam televisyen peristiwa tersebut, sebab nak supaya kita nampak rupanya sekiranya apa-apa berlaku di tempat kita, Masjid Nurul Saadah inilah sebenarnya sesuatu yang Allah simpan penjagaan. Ya, kalau kita cerita di zaman dulu berlaku tsunami, kita tak boleh nampak. Hari ini orang boleh nampak dan rakam dan ceritakan. Dalam Pusrah Nurani 2 minggu sudah saya ceritakan tentang kisah benar seorang lelaki Tionghoa yang dia lihat depan mata dia bagaimana, ini kisah lebih kurang sama, tetapi kisah tu ada dalam diceritakan kemudian. Rupanya yang dinampak pada hari itu, ya, pada hari itu saya ulang dia cerita tuan-tuan, sebab saya bukan membawa hujah dan dalil, tetapi saya cerita apa yang memang berlaku, kerana pencerita itu masih hidup sampai pada hari ini. Pada hari kejadian dia melihat, dia tak Islam, dia melihat bagaimana ombak itu datang, dan di hadapan pintu masjid, di hadapan pagar masjid tersebut berdiri seorang yang memakai jubah yang berwarna putih, serban berwarna putih, wajahnya yang bercahaya. Dia, ni dia cerita tuan-tuan, dia macam polis trafik. Maknanya bila kalau polis trafik tuan-tuan, maknanya tangan dia katalah dia begini, maknanya yang memandu akan pergi ke kanan. Katalah polis trafik kata di sini, akan pergi ke sini. Dia cerita gambaran yang dia nampak depan mata, orang lain tak nampak, imam tak nampak, siapa pun tak nampak, tapi dia seorang nampak. Dan bagaimana seolah-olah pada ketika itu dengan tenang, ketika ribut ketika gawat yang bersangatan ditunjukkan, dan ombak tersebut berlalu ke kanan dan ke kiri, dan kemudian bila lalu masjid, maka ketika itu dibuat isyarat ombak tersebut datang kembali. Kita cerita daripada dua sudut semua yang dikasih sekalian. Dia duduk dengan Islam, punya lama tapi tak Islam. Akhirnya dia cerita kisah ni pada imam. Imam kata mungkin itu malaikat yang Allah tunjukkan. Dia sebut mungkin je lah, semua kita kan tahu kan. Yang kemudian dia kata, maka imam dia kata, imam tu orang muda lagi, dia kata bahawa isyarat itu Allah tak tunjuk pada semua orang, tapi tunjuk pada bapa. Mesti ada sesuatu benda yang Allah nak daripada bapa, supaya bapa ini kembali pada Allah. Dan imam tu kata, bapa masuklah ke dalam agama Islam. Dia balik, duduk di rumah yang pecah dia tu,
dan 3 hari dia tak keluar sebab duk fikir peristiwa yang berlaku dan dia fikir ajakan imam. Pada hari ketiga imam pun tengok mana, sebab orang pun macam kita, tuan-tuan boleh kenal orang ni masa mana yang masih hidup, mana yang dah tak ada. Dan kemudian imam ni pergi jumpa dia dan dia kata pada hari itu dia memeluk agama Islam sampai pada hari ini. Saya nak cerita, Nabi kata terlebih dahulu kita kena rasa bahawa masjid ini mulia berbanding semua tempat lain, barulah kita bercakap tentang imarah. Kalau kita sangka masjid ni macam tempat lain, maka imarahnya tak seberapa. Sehingga kita rasa, sehingga anak-anak muda kita kena sampaikan mesej ini. Kena bagi tahu pada anak-anak muda, kena bagi tahu pada masyarakat kita, orang kampung kita, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tapak masjid ini dan bangunan ini adalah khairul biqa. Saya belum jawab sebab Nabi belum jawab dalam hadis yang saya nak baca daripada Al-Harith ibn Abi Usama. Tetapi cukup kita baca dalam kehidupan dunia, Allah tunjuk beberapa masjid. Dan untuk makluman kita tuan-tuan, bukan hanya satu masjid, tetapi lebih daripada 8 masjid di Aceh Allah lakukan benda yang sama. Bukanlah kebetulan, kotlah tiba-tiba kan orang-orang rasional ni dia tak nak nampak hebat benda kejadian tersebut. Mungkinlah kerana putaran angin ke apa benda, tetapi 8 masjid yang lain berlaku sebiji seperti yang berlaku di Masjid Raya di Bandar Aceh tersebut. Tuan-tuan, mungkin rakan-rakan saya di sini pernah pergi ke Jepun. Kenapa saya cerita ni tuan-tuan? Sebab bila kita cakap tentang imarah masjid, kalau kita tak nampak nilai masjid ini, imarah akan jadi ringan. Sebutlah marilah kita mengimarahkan masjid, tapi kita nampak bangunan ni dengan bangunan lain sama. Apatah lagi kadang-kadang kita tengok, bangunan lain lebih cantik, lebih hebat daripada bangunan ini. Maka bila kita tidak rasa hormat dan rasa hebat bangunan masjid, maka imarah tak akan berlaku. Hari ini kita cuba lihat dan saya cuba kongsi dan kita bincang insya-Allah nanti bagaimana cara terbaik kita mengimarahkan masjid. Apa rahsia di sebalik yang sepatutnya kita lakukan dalam perbincangan kita pada malam ini tuan-tuan. Saya sebut tadi tentang Jepun ini. Pasti tuan-tuan biasa pergi ke Jepun ni. Tanya je tuan-tuan, saya minta izin minum boleh ke? Saya minta izin untuk minum. Boleh ke? Sila. Baik semua orang dulu ni Allah. Panggil mencari orang baik ni Allah. Yelah tuan-tuan, saya kena tanya juga. Sebab saya sangat terkejut kan. Saya tanya universiti apa di Jepun. Dalam catatan sejarah dia ada cerita tentang hang tuah yang sampai ke istana Jepun. Bukan kita cerita tuan-tuan. Profesor kita buat kajian diceritakan oleh profesor Jepun. Di sana tertera nama hang tuah. Jadi sebab tu saya tanya, sebab ni anak cucu cicit dekat sini kan tuan-tuan. Kalau saya nak kata saya pergi Jepun, tuan-tuan kata tu kami pergi dulu dah. Jadi saya tak nak lah tuan-tuan, orang kata potong queue tuan-tuan. Baik, bukan nak cerita tentang sejarah hang tuah ke Melaka seperti dalam tulisan sejarah orang Jepun ya? Melaka ke Jepun sebab naik lautan saja tuan-tuan. Di Jepun tuan-tuan, ketika saya pergi lama sangat dulu, masjid dalam bentuk masjid hanya ada satu. Cuba bayangkan kalau kita di Melaka ni saja, saya kira daripada sini dalam 5 km tak tahu berapa banyak masjid. Di seluruh negeri Jepun, saya cerita ni 20 tahun dulu tuan-tuan ya, ketika saya buat program dengan student kat sana pada masa tu. Pada masa saya pergi itu tuan-tuan, seluruh negara Jepun masjid bentuk masjid hanya satu yang terdapat di Kobe. Di satu tempat di Jepun namanya Kobe. Semuanya saya kasih sekian. Hak lain ada tapi disebut pusat Islam. Maknanya bangunan tapi dia buat macam
Tapi tak macam bangunan masjid, ada menara, ada segala macam. Yang betul-betul ada kubah, ada menara, hanya Masjid Kobe yang terdapat di negara Jepun. Baik, kenapa saya nak cerita ni semua yang saya kasih sekian? Saya masih ingat saya buat program dengan student pada masa itu, dan kemudian tuan-tuan ingat lagi, kita dulu ada surat khabar utusan dan berita harian. Surat khabar tu besar kan? Anak-anak kita mesti tahu kata masa nanti tuk-tuk dia dulu baca surat khabar besar, kertas dia besar. Hari ni Masya Allah, orang tengok baca surat khabar berita dalam ni, tuan-tuan. Kita pun dah rasa satu masa dulu kita buka kertas surat khabar besar ni, tuan-tuan. Saya nak cerita ni, pada satu hari Minggu yang saya buat program di sana dengan student, ketika saya di Kobe, sebesar-besar surat khabar muka depan utusan Malaysia, bukan utusan sekarang tu, sekarang dah buat tabloid, dia dah kecil dah, dulu punya besar, sebesar-besar tu tuan-tuan, gambar kesan perang ketika Amerika mengebom Kobe. Dia tak letak atom, sebab atom hanya di Nagasaki dan Hiroshima, tetapi rupanya Kobe, sebab Kobe ni pulau buatan manusia, dan kemudian Kobe ketika itu telah dibom. Dan kalaulah kita pandang ke udara, sebab ada gambar dalam tu, gambar kecil, kalau kita pandang ke udara pada hari peperangan itu, kita akan dapati langit menjadi hitam, bukan kerana mendung, tetapi penuh dengan kapal-kapal pengebom. Dan setiap kapal pengebom melepaskan bom-bom yang tak tahu berapa tan bom dilepaskan, dan setiap bom melepaskan, dan kemudian dalam gambar menjadi bukti tuan-tuan, seluruh bangunan di Kobe musnah, sebesar-besar masjid tinggal bersani je dia punya batu-batu, hancur berantakan. Ni yang saya tengok dalam gambar tu tuan-tuan, seluruh bangunan di bandar Kobe pecah, hancur, musnah, kena bom dengan bom yang digugurkan oleh tentera Amerika. Tetapi di tengah-tengah gambar tersebut berdiri sebuah bangunan yang tak runtuh dan tak retak, dan bangunan itu adalah Masjid Kobe. Saya tengok tuan-tuan, saya menangis. Kita duduk dalam Masjid Nur Saadah, kita tak nampak tuan-tuan apa yang Allah simpan dalam rumah Allah ini, penjagaannya, keselamatannya, kerahmatannya, keberkatannya. Tetapi kadang-kadang Allah nak buka mata supaya kita nampak, sebab kadang-kadang bila kita cakap kita tak nampak, tapi kadang-kadang Allah jadikan sehingga tertulis dalam surat khabar yang besar. Dan saya tanya kepada pelajar, apa ditulis dalam tajuk besar? Pada masa itu tertulis apa tuan-tuan? Of course saya tak nak tulis, nak cakap betul lah tuan-tuan kan? Maka tertulis di situ adalah, ditulis adalah miracle, keajaiban. Dia orang tahu, dia orang percaya bahawa masjid, sebab masjid itu dibina oleh kerajaan Uthmaniyah. Sedikit tuan-tuan, Jepun dihantar jeneral dia untuk belajar tentang peperangan daripada tentera Turki, sebab Turki, Maharaja Meiji tidak hantar supaya bagaimana mereka jadi kuat, maka mereka menghantar seorang panglima paling besar mereka, dan bila pulang mereka susun kekuatan. Dan dengan sebab hubungan itulah akhirnya kerajaan Uthmaniyah telah membina sebuah Masjid Kobe yang kita katakan. Tetapi dalam peperangan dunia yang kedua, Amerika telah mengebom, dan apa yang saya ceritakan itu berlaku. Semua yang saya kasih sekalian, cuba bayangkan, kalau kita bertanya tempat mana paling kokoh di kawasan Pengkalan Batu ini, jawapannya kita sedang duduk di atas lantai.
Di manakah tempat paling baik? Maka sebab itu saya dah cerita 2 cerita, dan pasti ada puluh-puluh bahkan ratus cerita tentang kehebatan orang lihat tentang bagaimana rumah Allah ini. Maka saya nak balik pada apa yang tercatat dalam Musnad Al-Harith ibn Abi Usamah, soalan para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ma khairul biqa'i fil ard. Apa jawaban Nabi semua yang saya kasih sekalian? Untuk bertanya kan tak minta izin pun, tak tahu minta izin sekali saja. Dia saya pakai izin tuan-tuan sampai habis air, dan biasanya tuan-tuan ceramah dia bagi air 1.5 liter, tapi kat sini dia bagi separuh liter je tu. 3.50, maknanya nak bagi ceramah tu jangan panjang sangat, sebab masjid ni memang dijaga jamaah dia, takut nanti kelewat malam nanti tuan-tuan. InsyaAllah, jadi insyaAllah tak lama insyaAllah. Saya masih lagi nak menyebutkan kepada tuan-tuan hadis yang ditanya kepada Nabi, apakah tempat terbaik di atas muka bumi, dan Nabi menjawab. Riwayat itu macam-macam, tapi saya nak pendekkan saja. Nabi menyebut, inna khairal biqa'i fil ardil masajid. Wahai sahabat, tempat yang terbaik di atas muka bumi adalah masjid-masjid. Setelah kita tahu, dan kemudian Masya Allah semua yang dikasihkan, saya masuk ke dalam masjid ini. Saya rasa tak salah kalau saya memuji binaan masjid ini, kebersihan masjid ini, Masya Allah ya. Saya parking kat belakang, saya jalan, Alhamdulillah, Melaka macam biasa lagi bersih, teratur, dan saya rasa puas dan seronok dapat duduk bersama-sama. Namun semua yang dikasih sekalian, sekarang kita dengar pula satu lagi Nabi sebut kepada kita tentang kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah ta'ala yaumal qiyamati lil malaikah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada malaikatnya pada hari kiamat. Hari kiamat. Tuan-tuan, saya cakap kuat sangat ya. Jangan ambil hati cakap program. Tuan-tuan memang takut saya tersinggung kan? Saya cakap macam muslimah, saya cakap kuat sangat ke? Betul. Yang di belakang, saya cakap, elok-elok je. Yang tepi, tuan-tuan, betul. Baik. Kalau betul Pak kata, kita sambung cerita insyaAllah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada malaikatnya pada hari kiamat. Hari kiamat ini maksudnya adalah hari padang mahsyar. Sebab kiamat tu dia banyak bermula daripada tiupan sangkakala, bermula pada dibangkit kali kedua, kemudian seluruh persoalan sampailah manusia masuk ke dalam syurga atau masuk ke dalam neraka, semua itu disebut hari kiamat. Pada hari kiamat, mana di padang mahsyar tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada malaikat. Tuan-tuan, bila saya sebut padang mahsyar, marilah sekejap saya nak ambil masa. Dalam hidup kita takkan pernah rasa satu hari yang lebih gawat daripada nak menandingi hari seorang manusia di padang mahsyar. Allah sebut tentang hari mahsyar ni tuan-tuan, Allah kata yauman abusan qamtarira. Yauman, hari saya dan tuan-tuan tak boleh lari walau seorang pun. Hari itu adalah kata Allah yauman, satu hari abusan qamtarira, wajah-wajah manusia menjadi hitam dan terlampau takut, menjadi masam wajah-wajah mereka. Hari ini kalau tuan-tuan kita buat muka masam, tak berapa masam. Kerana kita bukan pada hari yang Allah kata yauman abusan qamtarira. Kalau kita pernah mendengar ya tentang wa ma adraka mal hutamah,
Tahukah tidak apa itu khutamah? Sebagian ulama kata tuan-tuan, khutamah ini adalah neraka api ketakutan dalam pemikiran, afidah. Sebab manusia teramat sangat takut pada hari ini. Manusia takut, tuan-tuan dan saya sangat takut pada hari yang namanya Yaumul Mahsyar. Sehingga dikatakan bahawa manusia dalam keadaan susah, gundah gulana, hatta orang-orang baik, apatah lagi orang jahat. Orang baik, tuan-tuan, bila dia berdiri di padang mahsyar dalam masa yang sangat panjang tersebut, dia mula fikir, dan fikir itu menakutkan dia. Apa dia, tuan-tuan? Sebab orang-orang baik, dia mula berfikir, kenapalah aku tak buat lebih baik. Aku dah baca Quran satu hari satu muka surat, tetapi bila duduk pada mahsyar, kenapa aku hanya baca satu muka surat? Orang-orang baik di hari akhirat nanti di yaumul mahsyar akan menyesal, kenapa aku tak taubat banyak, kenapa tak zikir banyak, kenapa banyak aku tak lakukan kebaikan. Cuba bayang tuan-tuan, orang jahat, orang berhaka, orang berdosa, hari itu dalam keadaan sangat takut. Manusia duduk dalam keadaan bersempit-sempit. Dan saat itu, tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan ni, saya nak sambung hadis ini. Tetapi kadang-kadang bila kita kata yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati lil malaikat, saya tak dapat rasa, tuan-tuan tak dapat rasa. Sebab kita ingat hari akhirat tu macam hari sekarang. Hari sekarang kalau lapar makan, hari sekarang rasa mengantuk tidur, hari sekarang rasa penat rehat. Hari itu, tuan-tuan, tak ada penat, manusia dalam keadaan sangat takut. Saya ada tulis dalam buku saya, sebab saya pesta buku dan program sekarang dan UKL. Bila saya bacakan ayat Allah tentang hari yang disebutkan hari pembalasan, kan Allah sebut dalam Al-Quran, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Allah cerita tentang betapa dahsyatnya manusia. Semua yang saya kasih sekian, apabila kita berada pada saat yang dahsyat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut pada malaikat. Apa kata Allah? Kata Allah pada malaikat, aina jirani, aina jirani, aina jirani. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, manakah jiran aku? Manakah jiran aku, kata Allah. Manakah jiran aku, kata Allah. Tuan-tuan, malaikat menjawab, man dzalladzi yanbaghi an yujawiraka ya rabbal izzah. Bagaimana mungkin ada seseorang yang berada di padang mahsyar hari ini boleh menjadi jiran kepada engkau, ya Allah, engkau maha suci. Kita belajar dari ilmu tauhid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mawjudun bila makan. Allah itu adanya Allah, tetapi pasti tidak mengharapkan kepada tempat, sebab tempat itu makhluk dan Allah itu terkaya daripada bergantung kepada makhluk. Maka malaikat 10 minit. Okey. Maka malaikat menyebut kepada Allah, bagaimana mungkin, masa mana mungkin ada seseorang yang boleh menjadi jiran kepada Allah. Maka tahulah kita jiran itu, tuan-tuan, bukan jiran makna jiran, tetapi bermaksud mana orang yang sangat dekat. Sebab jiran itu, tuan-tuan, sangat dekat. Betul kan? Sama bahasa, faham dengan bahasa Melaka kan? Kalau saya kata tuan-tuan, jiran ialah orang yang duduk kat Johor. Oh tak. Jiran ialah orang duduk sebelah rumah kita. Kalau rumah teras, kita tidur sebelah dia, tuan-tuan. Jarak kita dengan dia 4 inci je. Nasib baik ada
dinding. Angkat dinding, tuan-tuan tengok sulah lah dia rupanya. Nak bagi tahu dekatnya kita dengan jiran. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada malaikat, bagi tahu wahai malaikat, ada makhluk aku yang sangat hampir dengan aku. Maka malaikat bertanya, siapa? Maka Allah sebut, tuan-tuan dengarlah betul-betul. Karena itulah tujuan kenapa kita berada pada malam ini. Maka Allah bertanya, aina jiran, manakah jiranku? Maksud Allah adalah aina ummarul masajid. Aina ummarul masajid. Manakah dulu di dunia hambaku ini yang selalu mengimarahkan masjid. Maknanya tuan-tuan, kalaulah Allah iktiraf orang yang di dunia dia berkorban, dia berjuang, dia lawan hawa nafsunya untuk menjadi orang yang mengimarahkan masjid Allah, maka di hari akhirat nanti tuan-tuan, Masya Allah, Allah anggap sebagai jiran Allah. Maknanya orang yang sangat rapat dengan Allah. Cuba bayang orang yang sangat rapat dengan Allah. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim? Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 kelompok yang akan duduk di bawah lindungan arasy Allah di hari mana tidak ada teduhan melainkan hanya teduhan Allah. Salah satu daripadanya adalah manusia yang tergantung hatinya dalam rumah Allah. Tuan-tuan, amin tuan-tuan. Hatinya tergantung dalam rumah Allah, mu'allaqun fil masajid. Hatinya, ya Allah, hatinya sentiasa ada dalam masjid. Hatinya sentiasa nak datang masjid. Yang bila dia pulang dia rasa nak datang balik. Hatinya mu'allaqun fil masajid. Kata Nabi, orang ini Allah akan letak di bawah lindungan arasy Allah di hari mahsyar nanti, kerana Allah telah menganggap dia sebagai orang yang sangat rapat dengan Allah. Maka sebab itu semua yang saya kasih sekalian, di samping kita berdoa untuk diri kita, anak-anak kita, para remaja kita, saya mula takutkan tuan-tuan, sebab kita sendiri mengalami COVID satu masa dulu. Dan ketika COVID, kita terpaksa membuat keputusan, ulul amri terpaksa membuat keputusan demi untuk maslahah, menjaga benda yang lebih penting yang disuruh oleh Allah adalah menjaga nyawa. Maka pada ketika itu, mahu atau tak mahu, pihak berkuasa telah memerintahkan agar masjid-masjid kita dikosongkan. Dan saya masih ingat, untuk 2 forum perdana saya kena bercakap untuk bagi tahu rasional kenapa kita jangan datang ke masjid. Dan pada masa itu orang marahlah, ya, kerana nak juga datang masjid, panjat masjid, datang juga ke masjid tuan-tuan. Alhamdulillah, sebenarnya hati kecil saya kata alangkah baiknya dia. Cuma nak buat macam mana, sebab kita terpaksa membuat keputusan yang berat pada ketika itu. Tetapi saya masih ingat ketika saya bercakap, saya menyebutkan bahawa nanti ketika pihak ulul amri menyatakan kita kena datang masjid, pada masa itu orang yang menyuruh orang jangan datang masjid, pihak ahli kuasa masjid, pihak yang berkuasa, guru-guru, orang-orang tua, kerja kita berlipat kali ganda. Apa dia? Kalau dulu kita larang orang datang masjid, sekarang kita kena buat kerja ajak orang datang masjid. Sebab orang nak mula seronok tuan-tuan. Dulu kalau hari Jumaat orang lelaki-lelaki nak makan cendol, khutbah dibaca dan dia lepak-lepak, dia rasa malu tuan-tuan. Zaman dulu. Tapi lepas COVID, selambelan je. Ya? Dia buat tak tahu je. Dia duduk. Kenapa? Sebab dah terbiasa, sebab tak datang masjid. Sedangkan sekarang waktu wajib datang balik. Maknanya ketika illah yang menyebabkan tak datang tersebut habis, maka wajib datang balik. Tetapi kerana iman yang lemah tadi, sebab Allah memang menyebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang datang di hadapan saya ni tuan-tuan, hanya orang yang beriman pada Allah. Orang yang tak kuat iman, rumah Allah dia tak akan datang, dia akan pergi ke tempat-tempat yang lain. Maka sebab itu tanggungjawab kita sebenarnya untuk menarik mereka. Dan tanggungjawab kita tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dikasihkan hari ini, mari kita ambil tanggungjawab ini. COVID dah berlalu, ulul amri dah menyatakan bahawa sekarang kita kena kembali mengimarahkan masjid. Kita kena berancang tuan-tuan, pihak ahli jawatan kuasa masjid, imam-imam kita, bilal-bilal kita, ya,
bukan sekadar mengajak secara biasa tetapi melipat ganda. Dan saya suka alangkah baikkan tuan-tuan kalau bukan kita hanya serahkan kerja daripada orang ahli jawatan kuasa, tetapi setiap ahli jamaah yang datang. Sebab pada saya tuan-tuan, selain daripada ahli jawatan kuasa masjid, tetapi yang datang ini adalah barisan pertama kita, orang kata apa, frontliner kita, yang mempertahankan masjid, yang membina masjid, yang mengimarahkan masjid, yang membangunkan masjid. Tak mungkin tuan-tuan. Saya pernah Tuan Haji Zakaria, kadang-kadang bila kita ceramah kan, bukan di sini, tempat lain, Ustaz pagi sikit Ustaz, dia orang tak lagi datang masjid. Tuan-tuan, saya nak bagi macam mana? Sebab yang datang itu adalah memang datang. Kalau saya ceramah, yang tak datang, dia tetap tak datang, dia tak dengar ceramah saya. Saya kata saya nak bagi macam mana? Kecuali kalau saya pergi keluar dan kemudian itu ketika. Tetapi untuk orang yang ada di sini tuan-tuan adalah mereka-mereka yang merupakan frontliner Masjid Rumah Allah. Dan sebab itu marilah pada malam ni, sebenarnya tajuk ni tuan-tuan, bolehlah kita tanam azam. Azam kita adalah aku nak menjadi ejen Rumah Allah yang namanya Masjid Nur Saadah. Kita ejen tuan-tuan. Kalau MLM agent kita, tuan-tuan cerah biji mata, berapa dapat, kira kita punya komisen, Masya Allah, kaya, semangat kita. Tapi bila kita kata je Rumah Allah, ialah semangat tuan-tuan, insyaAllah. Kita cuba bincang insyaAllah juga. Kalau saya tanya tuan-tuan, kalau kita nak jadi ejen Rumah Allah dan kita nak mengimarahkan Rumah Allah, tuan-tuan boleh tak kita jawab secara bersama, sebenarnya apa yang mesti ada dalam sebuah rumah Allah? Apa yang mesti ada dalam sebuah rumah Allah? Boleh saya nak minta pandangan tuan-tuan, ejen-ejen di hadapan saya ni. Apa yang mesti ada supaya kita tahu, ini yang kita nak bawa dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya ulang sekali, kita jelas soalan saya. Apa yang mesti ada di dalam Masjid Nur Saadah? Itu soalannya. Apa yang mesti ada? Nanti kita dapat satu perkataan je tuan-tuan. Banyak sangat payah. Nanti kita ambil satu benda yang kita nampak mesti ada. Mungkin ada yang nak jawab kan? Kipas helikopter. Ada dah, alhamdulillah. Jadi jangan cerita dah tuan-tuan. Kapet dah ada, alhamdulillah. Aircon dah ada, alhamdulillah. Apa lagi tuan-tuan? Mimbar dah ada, alhamdulillah. Baik, apa yang mesti ada dalam rumah Allah? Apa yang mesti ada dalam masjid kita? Wahai ejen-ejen rumah Allah di hadapan saya, termasuk yang follow, termasuk yang menonton secara, anda adalah ejen-ejen rumah Allah. Kalau nak menjadi jiran orang yang sangat dekat dengan Allah di hari yang manusia sangat sengsara, manusia dalam keadaan takut, tapi kelompok ini Allah letak dan jaga sehingga tergolong dalam kelompok VIP hari kiamat. Kita hari ini tuan-tuan, kalau kita bukan dapat VIP, boleh tak masuk? Beza tak tuan-tuan kemah kita dengan kemah VIP? Beza. Walaupun majlis tu majlis kata majlis terbuka, semua orang boleh pergi, tapi tengok kemah VIP, jangan berani-berani pergi tuan-tuan. Makan dia sama ke tak? Tuan-tuan pun tahu kan? Begitulah nanti di hari akhirat ada kelompok VIP hari kiamat, dia tak sama dengan orang lain. Dan salah satunya kita ada kesempatan, sebab kalau kita benar-benar menjadi ejen kepada rumah Allah, sebab kita adalah merupakan orang yang nak memakmurkan. Cuma persoalan yang saya nak tanya sekarang, kalau kita nak jadi ejen MLM, apa produk kita? Kalau kita tak ada product knowledge, kita tak tahu nak jual apa yang kita nak jadi ejen? Maka sebab itu soalan saya tak tahu azan dah belum? Jadi kita daripada masjid kita ni, kita angkat syiarnya ialah azan. Maka jom kita sama-sama jawab azan kita dengan penuh semangat. Dan tuan-tuan, lepas saja azan, kita sambung balik dengan soalan tadi tuan-tuan. Semua yang saya kasih sekalian, marilah kita semua bila cerita tentang imarahnya,
kita nak memahami maksud imarah itu dengan sepenuh-penuh jiwa kita. Itulah kalau Melaka ni tuan-tuan. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Saya kalau sesat jalan kat Melaka, parking tepi jalan tanya orang Melaka kan, kata encik, saya nak pergi masjid sekian, mana tempatnya? Tuan-tuan tahu apa dia cakap? Orang Melaka tak tahu kan? Dia tunjuk kat saya tu macam saya bagi kuliah. Maknanya bukan masuk kanan kiri tak, bersungguh-sungguh masuk sana, tanam, tengok. Habis saya pun terima kasih. Dia tak habis lagi, dia tanya, dah makan ke belum ni? Tanya jalan ni pun, tanya dah makan ke belum? Ya Allah, saya kata Masya Allah, baiknya orang Melaka ni Allah. Saya berazam nak mencontohi akhlak Melaka. Amin, Allah bantulah saya ya Allah ya. Tengoklah ya, air dah dapat baru dah tuan-tuan ya. Jadi tapi biasalah diganti pun air botol kecil je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan risau ya. Kalau diganti yang 2 liter tuan-tuan memang sampai sahur baru habis. Jadi tuan-tuan jangan risau, insya-Allah bincang kita pada malam ni tak lama mana insya-Allah habis air ni, habislah ceramah ni. Jadi tuan-tuan berdoa, ya Allah cepatlah ya Allah, dia dah ada. Janganlah tuan-tuan ya. Itu dah main kasar namanya. Baik, semua yang saya muliakan, semua yang saya kasih sekalian. Jadi dalam kita, sebab bila kita sebut innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ya. Dan bila kita mendengar ayat ini, baik, semua yang saya kasih sekalian, sebenarnya kalau kita kata nak mengimarahkan rumah Allah, apa yang mesti ada dalam masjid kita? Itu soalan dari kita. Itu saya tanya macam kasar sangat. Macam kasar. Okey, saya tanya perlahan betul. Sebenarnya apa yang mesti ada dalam masjid Rosadah ini yang kemudian barulah dianggap sebagai kita mengimarahkan rumah Allah? Apa tuan-tuan? Ya, saya dengar Masya Allah sayur tu makmum di belakang sana kan. Ya, yang sahabat saya ya, menyebutkan bahawa yang mesti ada dalam masjid adalah makmum dan imam. Maknanya mesti ada jamaah. Betul kan? Maknanya mesti ada, bila ada makmum, bila ada imam, maknanya ada di jamaah. Jadi tuan-tuan, salah satu daripada pandangan tadi, yang mesti ada adalah jamaah yang terdiri daripada makmum dan imam. Baik. Lagi tuan-tuan? Sampai ada santapan rohani, mesti ada santapan jasmani. Ini macam pengarang penulis buku tuan-tuan cakap ya. Dia bukan jawab biasa-biasa, mesti ada santapan rohani di samping santapan Jasmani. ada makan kita sehari. Ada tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi tetamu jangan tanya tuan rumah kita tak baik tuan-tuan. Saya tersilap tanya tadi tuan-tuan, patut tak boleh tuan-tuan. Itulah orang kalau Melaka dia lari, orang tak Melaka dia mudah tersalah tuan-tuan. Ada ni orang tanya ada makan tak lepas ni. Baik kata sahabat saya bahawa mesti ada santapan rohani dan jasmani dalam rumah Allah. Baik, menarik perbincangan kita. Mungkin 2-3 lagi. Berita baik tuan-tuan. Sesiapa yang berbincang, kata ulama ya, berdasarkan kepada hadis sebenarnya, kita bincang dan orang yang bercakap, sahabat saya, dia dikira oleh Allah memberi sedekah. Tuan-tuan, dia bukan, kita cakap ni bukan macam kita sembang kat kedai kopi, sembang tak ada apa-apa, tapi dalam rumah Allah, bila kita bincang dalam majlis ilmu, digelar dia sebagai pemberi sedekah. Dan manusia yang paling manusia akan menghiburkan hati mereka di padang mahsyar adalah dia tengok dia bersedekah di atas dunia dulu. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya tanya-tanya ni nak offer supaya jangan saya seorang bersedekah, sebab bila saya cakap saya bersedekah tuan-tuan, dan tuan-tuan bila bercakap juga bersedekah. Lagi lebih kurang 3 lagi tuan-tuan. Apa yang mesti ada dalam masjid kita barulah dianggap sebagai mengimarahkan masjid. Ya, Masya Allah. Tuan-tuan nampak perbincangan kita makin ke dalam nampaknya, makin pada hakikat nampaknya. Maknanya
Yang mesti ada di dalam rumah Allah adalah nur. Dua lagi tuan-tuan, jangan lepaskan peluangnya. Ya. Muslimah memang tak nak bagi pandangan langsung. Oh, bila kami wakilkan suami-suami yang barang kami saja. Allah Akbar. Ya. Baik, dua lagi tuan-tuan, tolong saya. Ya. Mesti ada anak muda. Bukan yang depan saya ni semua nampak macam anak muda lah kan. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Saya telah malam tak lupa nampak tuan-tuan sampai terlalu silap cahaya. Memang betul lah sebab anak muda nampaknya di hadapan saya ni semua anak muda nampaknya. Baik. Last tuan-tuan. Apa mesti ada dalam rumah Allah? Apa yang mesti ada dalam Masjid Nur Sa'adah? Mesti ada. Tak dapat tidak, mesti ada. Dan kita kena usaha bagi ada. Barulah kita dianggap sebagai mengimarahkan rumah Allah. Ya, jawapan-jawapan yang memang bagus sangat. Tinggal satu lagi tuan-tuan. Ya. Ya. Orang yang beriman dan bertakwa. Baik, ramai nak jawab tapi jawab dalam hati kan. Jadi yang jawab dalam hati itu saya tak dapat nak tangkap tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan heran kan. Jawapan dalam hati tapi tak dapat Zurambi. Tuan-tuan Zurambi bukan Syekh Qadir Jilani. Syekh Qadir Jilani tuan-tuan dia macam ni lepas 10 minit di satu masjid, di satu padang. Tak ada ceramah macam ni tuan-tuan duduk diam. Tiba-tiba orang menangis. Sebab hati mereka merasai sentuhan daripada Syekh Qadir Jilani. Saya dia cakap ni tuan-tuan tak rasa apa tu. Jadi tuan-tuan bagi jawapan tuan-tuan ini tak dapat jawapan. Tuan-tuan saya Zurambi bukan Syekh Qadir Jilani. Baik, alhamdulillah semua yang saya kasih sekalian, masya-Allah. Apa yang kita jawab tadi masya-Allah tentunya sesuatu yang benar, pasti benar. Ya, kita kata mesti ada jamaah, ada makmum, ada imam. Kita mesti katakan mesti ada bersifat yang santapan rauhani, santapan jasmani. Kemudian mesti ada yang kita katakan nur, ya, iman dan takwa baik. Saya nak ringkaskan saja sebab semua jawapan itu betul tuan-tuan. Saya sedang seperti buah zaitun tu, saya nak pegang, zaitunnya dah ada tapi nak dapat dia punya apa? Pati dia. Maka apakah pati jamaah? Maka apakah pati nur? Apakah pati iman dan takwa? Apakah pati apa tadi? Santapan rohani dan jasmani? Apakah pati tuan-tuan? Sekarang kita cakap tentang pati. Pati bukan pati. Tuan-tuan boleh dah risau. Ini ceramah politik ke? Tak tuan-tuan, bukan pati. Pati. Apa pati bahasa lain? Ibu. Isi. Parti kita kan? Bila kita faham parti itu kan parti politik, maknanya parti kepada apa yang kita cakap ni tuan-tuan. Tolong ingat tuan-tuan, apa benda yang mesti ada, parti dia mesti ada. Apa parti dia tuan-tuan? Jawapannya adalah kasih sayang. Kasih sayang. Kalau orang tanya ni ejen ni, maka apa yang sebenarnya kita perjuangkan dalam Masjid Nur Sa'adah, parti dia adalah kasih sayang. Mesti ada kasih sayang. Baik, kalau tuan-tuan rasa macam betul ke tak? Baik, kita ada makmum, kita ada imam tapi tak ada kasih sayang. Berguna tak makmum dan imam? Saya tanya, okey, saya tanya pelan-pelan. Dia semangat dia lain tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan, bila ada makmum dan imam di sebuah masjid tapi tak ada kasih sayang pada makmum dan imam, adakah berguna yang dikatakan makmum dan imam tersebut? Kita kata tak ada guna. Kita ada pembinaan rohani dan jasmani, tetapi ketika pembinaan santapan-santapan itu tidak ada kasih sayang, adakah berguna yang dikatakan santap? Kita ada nur dan sebutlah apa tuan-tuan, maka inti patinya adalah kasih sayang. Sebab itu yang dikatakan imarah
rumah Allah adalah kasih sayang yang terbina dalam rumah Allah. Maknanya kalau masjid kita, amin ya Allah, dapat menyiapkan suasana kasih sayang, artinya santapan itu telah benar-benar diterima oleh Allah, jamaah tersebut telah diredai oleh Allah, nur tersebut menjadikan ketakwaan itu telah memberikan kebaikan kepada setiap orang daripada kita. Dan inilah semua yang dikasihkan. Tuan-tuan, jom kita muhasabah. Jom kita muhasabah. Adakah kasih sayang benar-benar wujud dalam masjid kita? Saya tak tanya tuan-tuan, saya baru sampai, saya tak tahu. Tuan-tuan, jom kita pergi ke Mekah sekejap, kita pergi Madinah sekejap. Saya kira kita semua pernah pergi kan? Just sampai, alhamdulillah. Dan ya Allah, yang dah pergi jemput lagi ya Allah, yang belum pergi panggillah ya Allah. Amin ya Allah. Suka tuan-tuan oh ini ejen juga ni. Dah bukan ejen umrah dah tuan-tuan. Memang doa supaya tuan-tuan kita dijemput oleh Allah. Baik. Siapa yang pernah pergi? Siapa yang pernah pergi just ingat ya. Bila kita masuk ke Masjid Madinah, bila azan melaungkan azan, Allah muazzin melaungkan azannya, Allahu akbar, ini dalam kedua. Mana? Saya bagi. Sebab saya takut nanti orang-orang subuh pulang. Masya Allah. Takut Masya Allah. Jadi dalam maaf kita Masya Allah. Baik. Dan orang datang tuan-tuan, yang datang daripada hotel, yang datang daripada berjalan kaki, ya, orang penduduk setempat tu datang. Tuan-tuan, jom kita muhasabah. Ada tak bila kita masuk dalam masjid, kita duduk dalam saf dan kita duduk di sebelah mungkin orang Malaysia juga, orang Turki, orang Afrika, saudara kita daripada Indonesia, kita duduk dalam saf. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak dalam Masjid Nabawi orang bersalam-salaman, saling tegur-menegur, berpeluk-pelukan dengan suasana kasih sayang? Saya nak tanya tuan-tuan, ada atau tidak benda tersebut? Sepanjang saya pergi, jawapannya tak ada. Orang datang masuk nak sembah Allah tetapi tak peduli orang lain. Orang datang nak sembah Allah, tak peduli orang lain. Setiap orang datang, walau 100,000 orang datang nak sembah dan dekat dengan Allah, tetapi satu yang tak ada adalah rasa nak peduli orang lain. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi sampai macam tu? Sebab yang datang ke Masjid Nabi adalah datang daripada masjid-masjid di setiap negeri, negara-negara yang jauh, dan dalam masjid-masjid mereka ada jamaah tetapi tak ada kasih sayang. Maka jadilah kita berhimpun dalam masjid, berhimpun orang-orang yang berhimpun tetapi hati-hati yang tak berhimpun. Allah sebut tentang orang Yahudi dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an, kamu sangka mereka itu berjamaah, tetapi mereka berantakan. Tuan-tuan, apa yang Allah sebut pada orang Yahudi berlaku pada kita. Maka di Masjid Nabi, tuan-tuan, datanglah kita tak peduli orang, kita tak pernah nak peduli orang, kita tak pernah nak ambil tahu orang, kita tak pernah salam orang, bahkan kita tak pernah senyum pada orang. Tuan-tuan mungkin pernah keluar negara kan, saya yakin. Kita jumpa orang Malaysia di lapangan terbang Heathrow di Los Angeles. Daripada jauh kita tengok tinggi tak berapa tinggi. Dari lebih kurang tu tinggi tak berapa tinggi, sebab orang lain tinggi belakang. Muka kulit sawo matang tuan-tuan. Muka macam kita. Makin lama makin dekat, makin lama makin kita tengok dia tengok kita tengok, ya.
Sebab kita pun kadang-kadang risau juga sebab geng-geng Meksiko muka macam kita juga kan. Fafawah, tu bukan dah tuan-tuan Tapi tiba-tiba dia kata Melaka, Masya Allah tuan-tuan, kita dengar dia cakap Melayu tuan-tuan di airport Heathrow, di airport Los Angeles, kita salam, kita rasa Masya Allah, Melaka dengan Pahang macam dekat-dekat je, sedangkan kilometernya jauh tuan-tuan, tapi sebab bertemu di luar negara rasa rapat. Tetapi tak berlaku macam itu di Masjid Nabi. Jadi parah tuan-tuan, bukannya orang saudara kita orang Indonesia, saudara kita orang Bangladesh, bukan saudara kita orang Afrika, orang Malaysia sendiri kita tak peduli sebab dia pakai tag lain. Kita tengok travel je lain, tak peduli. Cuba bayang tuan-tuan punya teruk kita Malaysia sama Malaysia jumpa sana sebab bukan travel agent yang sama, maka pada ketika itu kita tak rasa nak rapat dengan dia. Dan yang bawa umrah ni takut nanti rapat-rapat kan dia jumpa ustaz tu pula. Kita nampak tak Allah yang belakang. Semua yang dikasih sekalian, dan kenapa? Dan akhirnya berlakulah dalam umat Islam kita ada jamaah tetapi kita tidak ada kasih sayang. Kita ada masjid, kita ada jamaah tetapi kita tak cakap dalam masjid Nur Saadah mesti ada kasih sayang, dan setiap orang kena berusaha untuk membina kasih sayang dalam masjid kita. Dan semua yang saya kasih sekalian, kasih sayang ini kalau berjaya, sebab zaman Nabi tuan-tuan, Nabi SAW Nabi, bila Nabi bangun, Nabi mengajak para sahabat dengan kasih sayang, Nabi merasai kasih sayang sehingga semua yang saya hormati dan saya kasih, setiap orang dia masuk dalam rumah, dalam Masjid Nabawi, mereka rasa kasih sayang dalam Masjid Nabi lebih daripada kasih sayang mereka sesama mereka dalam kabilah mereka. Walaupun orang Arab kuat asabiyah, tetapi mereka dapati bahawa berada dalam Masjid Nabi menjadikan mereka lebih kasih sayang. Tuan-tuan, cuba bayang kalau kita berazam menjadi ejen kasih sayang, setiap orang menjadi ejen kasih sayang dalam rumah Allah di Masjid Nur Saadah ni tuan-tuan, agak-agaknya apa berlaku pada orang yang jangan datang masjid? Salah cakap. Betul-betul tak ada waktu. Masjid kita ni tuan-tuan, ramai ada jamaah dia. Masjid kita kan ramai jamaah dia. Ramai kita tuan-tuan. Mana ramai? Ramai. Bila? Hari Jumaat. Tuan-tuan, tanggungjawab kita yang datang setiap waktu ini untuk tarik mereka supaya mereka datang pada, kalau mereka selama ni datang Jumaat ke Jumaat, maka mereka mula datang mungkin dalam antara Jumaat, satu waktu dia datang. Itulah kejayaan kita tuan-tuan. Tetapi bagaimana cara kita nak buat tuan-tuan? Bagaimana cara kita nak buat? Manusia tak boleh dipaksa. Apa yang kita boleh buat tuan-tuan? Kita tunjukkan kasih sayang. Tapi tak ada orang nak tunjuk kasih sayang tuan-tuan. Orang masuk, orang keluar kita tak peduli. Apatah lagi kadang-kadang tuan-tuan saya suka ni, ada jamaah tu tuan-tuan kadang-kadang malam hari di mimpi masuk neraka. Pagi-pagi datang subuh solat berjamaah tuan-tuan. Cuba tanya muka dia insaf, muka dia tak pernah datang masjid tuan-tuan, tapi datang Masya Allah insaf. Kita pula terli dia. Ini buang tabiat apa dia? Akhirnya tuan-tuan kecil hati tak datang dah dia tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat program tuan-tuan, kadang-kadang panggil ustaz, ya, supaya bila panggil ustaz adalah hadirin, tapi orang tak datang, letak kambing panggang tuan-tuan. Akhirnya tengok kambing, baru orang datang tuan-tuan. Alhamdulillah, ustaz-ustaz tak ada kecil hati. Tengok muka kita orang tak datang, letak kambing orang datang, tapi kita buat tak faham tuan-tuan. Bila orang datang yang tak datang, mereka nak beli kambing mahal, nak beli hotel payah, maka mereka datang. Bila datang baru nak potong, bila baru nak diserve kambing, kita buat terian. Ini sebab kambing dah datang ni. Ya Allah tuan-tuan, dia kunyah kambing rasa macam getah segerak tuan-tuan. Rasa nak luah, malu bukan main. Sedangkan tak apa tuan-tuan, biarpun dia datang kerana kambing, biar dia datang kerana makan, tak apa. Sebab memang kita nak supaya nanti bila dia datang dia tengok. Tetapi apa yang mereka nak, yang nak tengok adalah kasih sayang.
Sebab tu tuan-tuan tak ada kita berazam tuan-tuan. Ni alangkah mudahnya tuan-tuan. Kalau semua ejen-ejen Masjid Nur Saadah yang ada di sini, tuan-tuan dah daftar belum? Tak payah daftar tuan-tuan, sebab malaikat menulis nama tuan-tuan yang berazam insya-Allah. Cuba bayang tuan-tuan, kita buat kecil je, sikit je. Kita mula pada minggu ni tuan-tuan. Hari ni apa? Satu Jumaat depan tuan-tuan, ni semua ejen ni. Setiap kali orang datang, tuan-tuan, kita lebih beri senyuman dan ucapkan ahlan kepada orang datang. Cuba tegur. Jangan macam saya katakan tadi, masuk buat tak peduli, kita seorang demi seorang. Akhirnya umat Islam waktu tak pernah ada kekuatan. Masa tak ada kekuatan tuan-tuan, berhimpun tak tahu berapa banyak, berhimpun di Masjid Nabi, berhimpun di Masjid di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Tetapi tuan-tuan, orang tak rasa hormat pun pada kita, musuh tak rasa takut pun pada kita. Masakan tidak, sebab kita hanya datang, tetapi hati kita tak terikat pun sebenarnya. Hati kita tak ada connection antara kita sesama kita, dan kita okey. Itu masalah tu. Jom kita buat tuan-tuan. Jom kita mula. Yang pertama tuan-tuan, setiap ejen Masjid Nur Saadah bila masuk dalam masjid, tolong beri senyuman paling manis. Ini kita buat tuan-tuan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, makin orang masjid, makin buka masalah. Agaknya identiti orang masjid buka masalah. Dan kita rasa tak apa tuan-tuan buka masalah, walaupun Nabi suruh kita beri senyuman kepada saudara kita. Cuma yang tuan-tuan tak tahu kenapa, di mana ajarannya kadang-kadang saja dia buat buka masalah. Saya nak tanya tuan-tuan, senyum tu bila? Senyum tu bila tuan-tuan? Bila kita kena senyum bila masuk masjid? Bila? Contoh tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan tengok saya. Sebab lepas ni kita buat betul-betul tuan-tuan. Ini bukan nak cerita. Dah cerita banyak tuan-tuan, takut tak sempat buat. Tiba-tiba Allah panggil kita, ambil kita, tiba-tiba kita tak akan masuk dalam orang yang imarahkan rumah Allah. Ya, kita ada jamaah tetapi kita tak dapat isi hati dan pati dia sebab kita tak berjuang pun. Tuan-tuan tengok saya contoh ya. Mana air Bilal tadi? Okey. Tengok. Bila saya sebut yang mula tuan-tuan, tak tuang lagi. Bukan tuan-tuan jangan risau. Saya tak perlu minta air. Ya. Habis perbincangan, Okey tuan-tuan, bila saya tengok air Bilal jangan senyum. Tetapi bila muka saya hadap ke wajah saudara saya, pada setiap kali saya hadap ke wajah, mesti tarik senyuman paling manis. Jadi setiap kali muka kita berdepan dengan wajah-wajah manusia lain tuan-tuan, mesti beri senyuman. Itu diajar oleh Nabi kepada kita. Ya. Dan jangan kata Nabi, kamu memandang rendah memberi senyuman yang paling manis kepada saudaramu biwajhin paling, dengan memberi senyuman yang paling manis. Jadi tuan-tuan, lepas ini maknanya once kita nampak je, kita bertentang itu mesti beri senyuman. Kita buang kebiasaan kita tuan-tuan yang memang saja buat muka bengkak, buat muka tak puas hati, buat muka marah, sehingga akhirnya kita rasa okey. Ya? Baik, semua yang saya kasih sekarang, kita bayang kalau semua orang senyum. Cubalah tuan-tuan sekejap. Saya nak tengok tidak. Saya nak merasai momen senyum dia macam Nur Saadah. Cuba bayang. Orang yang datang, orang yang jalan datang tuan-tuan, dia tengok, ya Allah baik ni tuan haji itu, ya Allah mesra ni. Tuan-tuan, percayalah saya, kita tak payah ceramah macam saya ceramah, esok dia datang tuan-tuan. Ya? Esok dia datang. Tapi kita kadang-kadang dia bukan geng kita, dia bukan geng masjid kan. Kadang-kadang dia datang, Assalamualaikum, kita pun ya, tengok, kita bagi bau kita tutup, dia pun akhirnya pergi pula tempat lain, kita buat benda yang sama. Sebab benda-benda kecil ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak rasa, sebab manusia ni tuan-tuan. Sebab itulah saya pernah cerita tuan-tuan kan, di Subang, tapi sekarang saya tengok dah tak ada lah kedai, ada kedai perfume. Saya pernah cerita tu, kedai perfume, dia buat campaign, siapa lalu depan dia,
Yang jaga kedai tu 2-3 orang. Apa dia buat tuan-tuan? Welcome to Subang. Senyum manis. Tak pernah buat. Kita nak cepat masuk dalam tempat departure. Welcome to Subang. Seorang, 2. Welcome to Subang. Welcome to Subang. Balik tuan-tuan. Lalu lagi, welcome to Subang. Welcome to Subang. Dan tuan-tuan, saya pergi pula mungkin beberapa hari lepas tu, lalu lagi, welcome to Subang. Welcome to Subang. Tuan-tuan, kali ketiga selalu tuan-tuan teka apa yang dah. Teka lah tuan-tuan. Apa yang dah? Beli dah sebotol perfume. Nampak tuan-tuan, kalau dia tak welcome, dia tak senyum, saya beli perfume tempat lain. Tetapi nampak manusia ni lemah je. Sebab itu kalau kita kata kenapa rumah-rumah Allah hari ni tak diimarahkan, tanya balik pada semua ejen-ejen ni. Sebab kita sebenarnya tak tunjuk kasih sayang. Kita tak nak tunjuk kasih sayang. Kita rasa tak apa tunjuk kasih sayang. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, al-mu'min ya'laf wa yu'laf wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Kata Nabi, orang beriman sifatnya adalah mesra dan mudah dimesrai. La khaira, dalam bahasa kita, kau jangan cakap lah, tak ada nilai kebaikan engkau, kata Nabi, orang yang dia tak boleh mesra dengan orang dan orang tak boleh mesra dengan dia. Sebab ada orang saja-saja dia hidup datang rumah Allah, ulang kali sujud rumah Allah, duduk dalam rumah Allah, dia hanya dapat buah tetapi tak dapat isi. Dia tak dapat pati daripada kenapa kita datang dalam rumah Allah. Sebab saat seorang manusia itu dia melakukan kehambaan benar-benar pada Allah, Allah akan campak dalam hatinya rasa sayang kepada saudaranya yang lain. Bila dia rasa sayang pada saudaranya yang lain, dia akan nak tunjukkan sayang tersebut. Maka sebab itulah kita harap kita adalah yang sesuai dengan apa, barulah kita nanti di hari akhirat Allah akan panggil aina jirani, dan kita adalah merupakan manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dikasih sekalian, kalau kita baca, masya-Allah, sejarah kasih sayang yang ditunjuk, saya nak sangat tuan-tuan, saya akan datang, Tuan Haji Zakaria akan datang. Saya nak tuan-tuan tahu tak, sahabat Nabi biasa mereka baring atas riba sahabat dia. Tuan-tuan jangan buat, dia tarik bengkak kepala kita tuan-tuan, kena tie belakang tu, barulah nak manja-manja sikit dengan imam kan. Kita pun nak buat macam sahabat Nabi, baring atas riba, dia tarik tuan-tuan, bertegung bunyi, Masya Allah, bengkak kepala kita. Tuan-tuan, sahabat Nabi biasa menyuap makanan ke mulut para sahabat. Kita tak terbayang tuan-tuan, Masya Allah, Nabi ajar kasih sayang tuan-tuan, dan mereka buat tuan-tuan. Kita baru cakap senyum pun kita tak nak buat kadang-kadang. Nabi tuan-tuan, sahabat Nabi menyuap makanan. Saya tanya tuan-tuan, bila last kita suap menyuap? Dulu lah masa kahwin dulu. Tuan-tuan, sahabat Nabi tuan-tuan, dia biasa suap ke mulut sahabat masing-masing. Sebab Nabi ajar orang berkasih sayang, mereka tunjukkan kasih sayang. Cuba tuan-tuan bayang kalau itu adalah Masjid Nur Saadah. Ya Allah, orang bestnya, ya Allah, dia akan nak semua tuan-tuan. Mereka akan datang tanpa dipaksa. Hari ini kita ceramah, marilah datang, tapi dalam buku gambar-gambar. Dan hari datang sejak dan mereka tak, dan kita salahkan mereka, tertutup hati kerana Allah tak bagi hidayah. Rupanya kita yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Justru semua yang saya hormati dan saya kasih sayang, marilah ya, kita sama-sama berharap agar dengan asbab tajuk kita pada malam ini dan pertemuan ini memberikan semangat pada kita untuk kita menjadi umarul masajid yang sebenar. Kita datang, tunjukkan kasih sayang, dan akhirnya inilah sahabat kita yang akan nanti di hari akhirat kita harap, ya Allah, jadikanlah ini teman-teman kami dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ini teman-teman kami dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ini teman-teman kami dalam syurga nanti, ya Allah. Dan marilah kita mengadah tangan dengan penuh rasa rendah diri kita, ya Allah. Satukan hati kami dalam Masjid Nur Saadah ini, ya Allah. Setiap orang yang hadir, yang Engkau jemput datang ke rumahmu ini, ya Allah, ada dalam hati kami rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kami.
Kerana sesungguhnya mereka lah yang akan nanti menguruskan jenazah-jenazah kami. Mereka lah yang akan menandatangan saat kami tangan terbelenggu dalam kain kafan. Wahai Allah, jadikanlah kami mampu memuliakan mereka ya Allah, dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Satukanlah benar-benar ya Allah seluruh ahli qaryah dan penduduk dan ahli masjid Nurul Sa'adah dengan ikatan kasih sayang, seperti mana Engkau menyatukan hati di dalam menurunkan al-Salat dan hadirin. Ya Allah, ada para sahabat yang sangat mengorbankan nyawa mereka untuk sahabat mereka ya Allah, kerana kasih sayang mereka yang sangat besar. Ada di kalangan mereka yang sangat membela sesama mereka ya Allah, kerana kasih sayang yang sangat besar. Kerana itulah hadiah daripada rumah Allah ini, kerana rumah Allah menjadikan kami menyayangi seseorang tanpa kerana dunia, hanya kerana Engkau ya Allah. Wahai Tuhan kami, dan Ibu menyebutkan bahawa di antara manusia yang akan duduk di bawah lindungan-Mu di hari kiamat nanti adalah manusia yang berkasih sayang kerana Allah. Maka jadikanlah kami salah seorang daripada kalangan mereka ya Allah. Wahai Tuhan kami, ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Jadikanlah majlis ini ya Allah, majlis yang benar-benar Engkau rahmati ya Allah, dengan Kau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kau tambahkan kefahaman dalam hati kami ya Allah, berikan keazaman untuk kami beramal ya Allah. Ya Allah, tuliskanlah setiap nama yang mendarah tangan ini ya Allah, namun yang terdaftar dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami ya Allah yang namanya terpahat di pintu neraka jahanam. Janganlah orang yang kami sayang ya Allah, janganlah pasangan kami ya Allah, janganlah anak-anak kami ya Allah, janganlah sahabat dan jiran kami ya Allah, namun yang Kau tulis sebagai daftar ahli neraka ya Allah. Wahai Tuhan kami, ij'al, jadikanlah tafarruqana min ba'di tafarruqan maksumah. Jadikanlah berpisah kami sesudah ini ya Allah, berpisah orang-orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampun sekali dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami sering kali menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Kau tidak memberi keampunan kepada kami, nescaya kami akan tergolong maaf yang sangat rugi. Wahai Tuhan kami, doa ini tidak ada di dalam sisi-Mu ya Allah. Jika kami doakan ayah dan ibu kami, maka jadikanlah ini doa yang terbaik buat ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ini doa terbaik buat ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah ini doa terbaik buat manusia yang kami panggil ibu dan ayah ya Allah. Jadikanlah ini doa terbaik buat manusia yang kami lupa dalam rahimnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ini doa terbaik untuk angkat derajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.